Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehinggalah ke hari ini. Semoga dengan nikmat ini membuatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berada dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, tapi syukur adalah satu keperluan dalam kehidupan manusia. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, orang yang kita sayang, rakyat Malaysia seluruhnya dan umat Islam serata dunia seluruhnya diberikan kesihatan dan dijauhkan daripada wabak COVID-19 ini. Senang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Kuala Lumpur khususnya, kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk solat berjemaah. Walaupun kapasiti jemaah itu terhad kepada beberapa orang sahaja, tetapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masjid masih lagi dibuka dan masih lagi ada peluang untuk orang solat berjemaah. Jadi kepada mereka-mereka yang berkesempatan untuk solat berjemaah di masjid, gunakanlah peluang ini sebaiknya untuk memaksimalkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada sesiapa yang tidak berpeluang, tak perlu risau, tak perlu bimbang jika tuan-tuan memang selalu pergi solat berjamaah di masjid. Maksudnya tidak, bila tak ada keuzuran ataupun bila tak ada benda yang menghalang untuk tuan-tuan pergi ke masjid, tuan-tuan akan solat jemaah di masjid. Tetapi bila ada keuzuran, iaitu COVID-19 ni, tuan-tuan tak dapat nak pergi masjid, tuan-tuan bolehlah berjemaah di rumah. Dan pahala berjemaah di rumah itu sama macam pahala berjemaah di masjid, kerana tuan-tuan memang orang yang selalu ataupun orang yang tidak pernah meninggalkan solat jemaah di masjid. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke masjid, nak solat jemaah tapi tak boleh masuk sebab dah penuh ataupun kapasiti masjid tu dah penuh, jadi tuan-tuan tak perlulah nak bergaduh, tak perlulah nak marah-marah dengan AJK masjid ataupun orang yang jaga pagar tu, sebab tuan-tuan pergi ke masjid atas menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. AJK yang kunci pintu, yang kunci pagar tu juga, mereka juga menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah diperintahkan oleh pemimpin dalam SOP yang telah ditetapkan. Okey, baik. Apa yang saya nak kongsikan di sini adalah dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cara-cara dan jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yang selalu kita ulang-ulang setiap hari, paling kurang kita kena ulang benda ini sebanyak 17 kali. Kalau hari biasa, kalau hari Jumaat tolak 2, 15 kali. Pasal sembahyang sehari semalam ada 17 rakaat. Kalau hari Jumaat tu 12 rakaat. Pasal Jumaat 2 rakaat. Okey, apa panduan yang Allah Taala bagi? Iaitulah dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kita juga tahu ayat ni, kita selalu baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon pada Allah Taala, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Itu ayat yang ke-6. Apa jalan yang lurus? Di dalam surah ini juga Allah Subhanahu wa taala
menerangkan apa itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay? Itu yang kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Okay, baik. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Okay. Dan bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang yang sesat. Pertama, jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Jadi siapakah orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka? Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka ni di dalam Al-Quran sebut juga siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Yang pertama daripada golongan para nabi, para rasul. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang benar. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, orang yang melakukan amalan soleh. Para nabi, mereka ini pastinya bukan sahaja mengikut jalan yang lurus, tapi mereka juga menunjukkan kepada umat-umatnya bagaimana untuk kita melalui jalan yang lurus. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar ni maksudnya orang-orang yang apabila sampai kebenaran pada dia, kebenaran ni maksudnya sampai kepada dia kebenaran yang dalilnya daripada Al-Quran, yang dalilnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kebenaran pada mereka, mereka menerima kebenaran tersebut sebab ianya datang daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang yang benar ni apabila kita melakukan sesuatu dan apa yang kita lakukan itu jelas tidak betul, ada orang datang pada kita untuk membetulkan kita dengan ayat Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyedari apa yang dia lakukan itu tidak betul dan datang padanya kebenaran, maka orang tersebut mengambil dalil itu untuk membetulkan diri dia. Kalau kita tengok orang yang benar ni, Siddiq ni, macam contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Sebab itu dia digelar As-Siddiq. Apa yang Nabi cakap dia akan percaya. Itu contoh orang yang benar. Yang kemudian orang yang syuhada, orang yang mati syahid. Mati syahid ni maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah berperang ataupun berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, berjuang menegakkan kebenaran berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga golongan yang keempat ni adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan ini bukan dinilai daripada kacamata manusia. Kebaikan ini adalah dinilai daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. Okey. Ini adalah orang-orang yang mengikut jalan yang lurus yang Allah telah nikmatkan kepada mereka, empat golongan ini. Jadi macam mana kita nak kenal dengan empat golongan ini? Macam mana kita nak kenal Nabi sedangkan Nabi ini dah tak ada? Macam mana kita nak kenal dengan orang-orang yang benar seperti para sahabat, tabi'in, imam-imam mazhab yang empat dan sebagainya? Macam mana kita nak kenal dengan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa maksudnya berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang perlu kita buat dalam perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang melakukan amal soleh. Amal soleh ni amal soleh yang macam mana? Macam mana kita nak kata itu amalan yang soleh? Jadi untuk kita tahu kriteria empat golongan ini, maka kita kenalah bertanya dengan orang yang layak untuk memberitahu kita. Jadi siapa yang layak nak beritahu kita tentang empat golongan ini? Maka kita kenalah tanya kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah sebut juga dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, hanya yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah golongan ulama. Tuhan sebut ulama adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain ulama dia tak takut lah. Ulama ni adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana ulama ini orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlulah berdamping dan juga bersahabat dengan ulama, kerana ulama inilah yang akan menceritakan bagaimanakah
perjalanan ataupun bagaimanakah cara hidup Nabi, akan menceritakan siapakah orang-orang yang benar, akan menceritakan bagaimanakah kita boleh berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan tentang sifat-sifat orang yang soleh. Jadi kita kena bertanya kepada orang yang pakar. Sebab tu dalam Quran sebut fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu orang yang pakar jika kamu tak tahu. Okey, banyak yang berlaku dalam negara kita ni, ada isu-isu barulah. Kalau kita contohnya, kalau kita bercakap tentang isu vaksin contohnya, kalau kita nak cakap tentang isu vaksin, siapakah orang yang layak kita nak tanya tentang vaksin? Nak tanya pada imam masjid ke? Ataupun nak tanya pada bilal masjid ke? Ataupun nak tanya kepada orang yang pakar dalam kesihatan? Kalau di Malaysia ni Kementerian Kesihatan lah, ataupun doktor lah, senang kita faham, kita sebut doktor. Jadi kalau kita nak tanya tentang vaksin, kita jumpalah doktor, tanya tentang vaksin. Kalau kita ada masalah dengan kenderaan, rosak, enjin tak hidup, tayar pancit, ataupun motor rantai putus dan sebagainya, siapakah orang yang pakar tentang perkara ini? Mestilah kita tanya pada mekanik. Jadi untuk kita mengetahui sesuatu perkara itu, kita mestilah tanya kepada orang yang ahlinya. Kalau kita nak tanya tentang akidah, macam mana akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, ada akidah mu'tazilah, akidah jabariyah dan sebagainya, macam mana kita nak bezakan mana satu akidah yang betul, mana satu akidah yang tak betul? Jadi untuk berbicara tentang akidah, tentang syariah, tentang tasawuf dan sebagainya, kita perlu tanya kepada ulama, kerana mereka pakar tentang perkara ini. Sebab itu adalah di antara benda yang kita kena buat untuk kita berada di jalan yang lurus. Janganlah kita baca buku, janganlah kita hanya mendengar ceramah-ceramah tanpa kita dan kemudian kita baca buku, kita dengar ceramah, kemudian kita memahami apa yang disampaikan daripada pembacaan dan apa yang kita fahami daripada apa yang kita dengar tu dengan kefahaman kita sendiri. Kalau kita dengar dan kita faham, kita kena jumpa dengan alim ulama untuk kita bagi tahu mereka, adakah kefahaman saya ni betul mengikut apa yang telah diajar oleh agama. Jangan tak boleh faham sendiri kemudian buat jalan sendiri. Ada orang dia belajar sendiri tanpa ada guru, dia dengar kuliah-kuliah agama. Kadang-kadang apa yang penceramah tu cakap lain, yang dia faham lain. Jadi apabila dia faham lain, dia buat satu jalan dan dia kata itulah jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh macam itu. Kita kena menentukan kefahaman kita itu dengan belajar, tanya pada orang yang pakar. Saya faham gini, betul tak apa yang saya faham ni? Okey? Contoh kalau kita tengok dalam Al-Quran lah contohnya. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang ada ayat kata fa'bud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maksudnya apa? Sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu berasa yakin. Maksudnya kalau kita faham sendiri ayat ni, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu berasa yakin. Bila dah yakin nak kena sembah ke? Ayat tu kata sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu rasa yakin. Kalau kamu dah yakin pada Tuhan, adakah kamu nak kena sembah dia lagi? Kalau ikut maknanya dah yakin, tak payah sembah lah pasal dah yakin. Tapi keyakinan di dalam ayat ni bukan maksudnya begitu. Maksud keyakinan di antaranya, maksud keyakinan dalam ayat ini, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu berasa yakin. Maksudnya sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu mati. Kerana kematian itu adalah satu perkara yang yakin, yang pasti akan terjadi. Kalau kita faham ayat Quran seperti mana tafsir dan kefahaman kita sendiri, dah yakin pada Tuhan, tak payah sembah lah. Maksudnya sembah Tuhan ni sehingga kita yakin. Apa lagi contoh ayat? Dia kata nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata nisa'ukum harthul lakum. Kata perempuan-perempuan kamu ni ibarat ladang ataupun ibarat hamparan. Ladang lah. Maka bercucuk tanamlah mengikut suka hati kamu. Maksudnya nisa'ukum, nisa' ini perempuan maksudnya.
tapi kita tak boleh faham dia adalah perempuan untuk zaman sekarang. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, nisa hukum ni termasuk isteri dan juga hamba perempuan. Okey, kalau makna yang sekarang ni nisa hukum ni maksudnya isteri-isteri kamu. Kalau dalam bahasa Arab, isteri itu zaujah, kan? Tapi ayat ini maksudnya perempuan-perempuan kamu, maksudnya adalah isteri. Perempuan-perempuan kamu ni bukan maksudnya orang gaji kita, perempuan kita, bukan. Bukan kita masukkan perempuan-perempuan kamu ni anak-anak perempuan kita, bukan. Maksud perempuan-perempuan di sini adalah isteri-isteri kamu. Bercucuk tanam ni maka maksudnya kamu boleh boleh melakukan hubungan sesama isteri itu mengikut cara kamu, mengikut apa yang kamu suka. Tapi kena mengikut sunnah. Kamu suka tu bukannya ikut suka hati je, mesti masih lagi dalam mengikut panduan sunnah yang telah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam melakukan hubungan suami isteri ni ada adab-adabnya, dan ada juga perkara-perkara yang haram. Tak boleh melakukan hubungan suami isteri ketika isteri dalam keadaan berhadap sah ataupun ketika haid, ketika nifas. Tak boleh kita bersama dengan isteri daripada jalan belakang. Itu adalah perkara-perkara mengikut suka hati kamu. Itu maksudnya masih lagi mengikut landasan sunnah yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya kefahaman yang kita kena tahu. Okey, baik, itu adalah jalan-jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nak kenal 4 golongan ni, golongan nabi, golongan orang yang benar, golongan syuhada, golongan solehin. Kita kenalah memahami, mengenali mereka, sifat mereka, apa yang mereka buat. Nak kenal mereka mestilah melalui alim ulama yang mereka pakar tentang keempat-empat golongan ini. Ini adalah jalan-jalan yang diberi nikmat kepada mereka. Jadi jalan itu yang kita nak kena ikut. Okey, bagi menjamin kita boleh mengikut jalan tersebut, maka kita tidak bolehlah meletakkan diri kita di dalam golongan ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara spesifiknya, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah golongan Yahudi. Golongan Yahudi dan golongan orang yang melakukan perkara yang syirik. Okey, Yahudi ni adalah orang yang tahu tentang kebenaran, tetapi dia tidak mahu mengikut kebenaran tersebut. Secara ringkasnya begitu. Okey, baik. Adakah kita boleh menjadi orang Yahudi? Kita tak boleh jadi orang Yahudi, tapi kita boleh jadi orang yang berperangai seperti orang Yahudi. Orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ni bukan saja orang Yahudi, malah orang Islam. Orang Islam yang perangai macam orang Yahudi, golongan ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita tak nak ikut kebenaran tersebut. Jadi apabila kita tak mahu mengikut kebenaran yang kita tahu, kita sedang menjadi orang yang berperangai seperti orang Yahudi. Kadang-kadang kita secara jelas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita ini beragama Islam. Jangan kita ingat apabila kita ini beragama Islam, kita tak boleh jadi orang Yahudi. Maksudnya memang tak boleh jadi, tapi kita berperangai seperti perangai orang Yahudi. Sebab itu dalam hadis sebut tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bukan dia orang munafik, tapi dia ada perangai orang munafik. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Apabila dia diberi amanah, dia mungkiri. Perkara ini boleh terjadi kepada orang Islam. Jadi ini adalah golongan-golongan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai kebenaran kepada kita, andailah kata kita masih belum mampu mengikut kebenaran tersebut, tapi kita akui benda itu betul. Contoh kalau dalam AADK ni, kita kata tentang penyalahgunaan dadah. Kita berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tapi usaha kita tu masih bukan tak berjaya. Kalau kita sebut tak berjaya, memang tak berjaya. Kita memang dah letakkan satu, kita dah aim kata tak berjaya, maka dia tak berjaya lah. Kita kata belum berjaya. Macam berdoa, Allah tak makbulkan doa. Bila kita kata Allah tak makbulkan doa, maksudnya tak makbul lah. Tapi kita kena kata Allah belum makbulkan doa. Sebab itu kata-kata ni sebenarnya dia memainkan peranan yang penting dalam memotivasikan manusia. Sebab tu kalau kita kata contoh lah, contoh
kalau ada orang tu badan dia besar, kalau kita kata kau ni gemuk, maksudnya kita kata dia gemuk. Motivasi dia jadi aku ni gemuk, dia rasa macam diri dia ni orang gemuk kan, diri macam down lah, jadi down kan. Tapi kalau kita tukar ayat tu sikit, engkau ni bukan gemuk, cuma tak kurus, kan. Bukan gemuk, cuma tak kurus. Dia dengar perkataan kurus tu, dia rasa semangat sikit kan. Sebab itu kalau contoh ada satu tempat dia tulis itu dilarang merokok. Ada satu tempat dia kata terima kasih kerana tidak merokok. Lain tu. Dia kata terima kasih kerana tidak merokok. Jadi perkataan ataupun ayat tu sangat penting. Kerana apa, kadang-kadang kalau kita kata dekat anak jangan bising, dia tak dengar jangan, dia dengar bising, dia buat bising kan. Cuba kita kata tolong senyap, kan nampak sopan kan. Tolong senyap, tolong diam boleh. Kalau contoh dalam bekerja kan, majikan kan, bos contoh. Bos dia bos, dia boleh arahkan anak buah dia buat kerja ni, dia kata gitu. Tapi dia boleh ubah ayat dia, tolong buatkan kerja ni boleh. Contoh, anak buah tak boleh kata tak boleh. Tapi itu adalah arahan, tapi dalam bentuk yang lebih sopan. Tolong fotostatkan surat ni untuk saya boleh. Maksudnya dia gunakan ayat minta tolong. Tapi sebenarnya kalau dia kata photostat surat ni boleh je, tak ada masalah. Sebab dia bos kan. Kalau ADK pengarah lah contoh okey, baik. Jadi ayat tu memainkan peranan yang penting dalam memberikan motivasi atau memberikan semangat kepada seseorang. Kalau ada ADK ni memang kalau katalah OKP kan, OKP, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan seolah-olah ADK ni memberatkan tuan-tuan untuk datang program, buat program, data buku, nak sign pengawasan dan sebagainya, kalau tuan-tuan dan puan-puan pandang dari sudut menyusahkan, tuan-tuan akan rasa susah. Tetapi tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan ke ADK daerah, ke ADK negeri dan sebagainya, tuan-tuan, kalau kita sebut tuan-tuan adalah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipilih ke? Ini kebetulan ni Ustaz. Kita kena ingat dalam pada Allah Subhanahu Wa Taala semua perkara adalah telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu setiap perkara, Allah rancang perkara, Allah tahu, dan Allah jugalah yang menjadikan perkara tersebut. Tak ada perancangan dalam istilah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya telah ditentukan. Tidak ada perancangan. Allah Subhanahu sudah tentukan perkara-perkara tersebut. Bila tuan-tuan datang ke ADK untuk lapor diri, itu sebenarnya itu adalah penghargaan kami kepada tuan-tuan, kerana tuan-tuan masih lagi berada dalam program rawatan dan pemulihan. Tuan-tuan datang tu, itu adalah penghargaan kami. Kami buat program untuk tuan-tuan. Kalau dah ikut kan, malas buat program buat apa? Nak menghadap orang lagi. Tak. Kerana apa? Kerana kami menghargai tuan-tuan. Kerana kami nak tuan-tuan jadi seperti kami. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin boleh jadi lebih baik lagi daripada itu. Itu adalah penghargaan. Buat program berbajet tuan-tuan, keluar duit, bayar penceramah, makan minum untuk apa? Untuk penghargaan kepada tuan-tuan, kerana masih lagi bersemangat, masih lagi ada kemahuan untuk tuan-tuan menjadi orang yang lebih baik. Okey. Jadi kita tak nak jadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian golongan yang untuk kita berada di landasan siratal mustaqim, kita mestilah tidak boleh menjadi golongan-golongan yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesesatan ni maksudnya orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, mudah fahamnya gitu. Dia buat ibadat ni bersungguh-sungguh, tapi dia buat ibadat ni dia tak nak belajar, dia nak jadi ahli ibadat je. Nak jadi ahli ibadat ni kena jadi alim dulu, kena belajar sambil buat ibadat sambil belajar. Kena jadi orang yang tahu apa yang dia buat. Sebab tu golongan-golongan yang sesat ni dikatakan golongan Nasara, orang Kristian. Nasara. Okey, baik. Baik. Kenapa golongan Nasara? Kerana apa? Kerana mereka mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Kerana mereka mengatakan Nabi Isa itu
Nabi Isa itu Tuhan, Nabi Isa itu anak Tuhan. Kemudian mereka mengatakan Nabi Isa itu dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit ketika dia disalib dan sebagainya. Jadi untuk melakukan ibadah ini kita perlu tahu apa yang kita lakukan. Jadi kita juga boleh terjerumus ke dalam perkara tersebut jika sekiranya kita tidak nak melakukan ibadat tapi kita tak nak belajar. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak kena buat? Kita kena alim dulu ke? Dah alim baru buat ibadat, ataupun buat ibadat dulu baru belajar? Okey, tuan-tuan, dalam dunia ni orang-orang yang alim, alim ni ulama lah. Orang yang alim ni dia tak kata diri dia alim, dia tak ngaku dia pandai. Dia kata saya tak ada apa. Tapi kita, contohlah, tapi kita sebagai orang bawahan ataupun orang-orang biasa ni, bila kita kenal dengan alim ulama, kita kata dia pandai lah, tapi dia tak ngaku dia pandai, kan? Dia tak ngaku dia pandai. Okey, baik. Jadi dalam masa kita belajar itu, dalam masa yang sama kita praktikkan apa yang kita ada. Contohlah, selama ni kita semayang, ada orang semayang dah 20 tahun, 30 tahun, tapi sayanglah bila dia melakukan ibadat solat, tapi bila tanya rukun semayang dia tak tahu. Berapa rukun solat tak tahu. Semayang tahu rukun solat tak tahu. Kalau tahu pun berapa rukun solat? 13. Yang mana dulu, yang mana kemudian? Saya tak pastilah. Kan tak ada peningkatan dari segi ilmu. Jadi sekurang-kurangnya ibadat-ibadat khusus ni kita mesti tahu. Tuan-tuan, ibadat akidah, syariat dan juga akhlak ini, tasawuf ini, dia mestilah diketahui oleh orang-orang yang digelar kata mukallaf tu. Mukallaf ni adalah orang yang diberikan bebanan ataupun orang yang diberikan tanggungjawab lah. Bukan kerja ustaz ke kerja ulama ke untuk tahu benda ni. Kita sendiri sebagai Islam, kita kena menguasai benda ni. Dalam bab solat kita kena kuasai solat. Kurang-kurangnya kita tahu berapa rukun solat dan sebagainya. Kalau kita berpuasa, kita kena tahu bila nak start puasa, apa perkara membatalkan puasa, dan sebagainya berkaitan dengan puasa. Kita kena, sebab kita orang Islam, kita kena, orang kata kena master benda ni. Okey, baik. Jadi sesiapa yang melakukan ibadat dalam keadaan dia tak tahu ni maksudnya dia tak tahu, dan dia tak tahu perkara tersebut, dan dia mampu untuk ambil tahu tapi dia tak nak ambil tahu. Ini orang ni. Ada orang dia tahu, dia tak tahu, dia sedar dia jahil, tapi dia nak belajar tu dia mungkin ada halangan-halangan, maksudnya keuzuran untuk dia belajar. Okey, itu satu manusia. Ada manusia satu lagi, dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia jahil. Itu satu manusia. Ada satu lagi manusia, dia tahu, dia tak tahu. Dia tahu, dia tak tahu ni, dan dia mampu untuk ambil tahu. Contoh, berapa contoh kalau dalam Malaysia lah khususnya, ada orang dia rasa malu, dia rasa aib bila dia cakap bahasa Inggeris dan bahasa Inggeris dia salah. Orang rasa malu. Tapi banyak orang yang dia tak rasa malu bila baca Quran, bila baca salah, dia tak rasa malu. Dia rasa, alah, saya bukan ustaz, kata kan, baca Quran salah, biasalah. Ada orang macam tu. Jadi ini adalah satu pemikiran yang tak betul. Bila kita cakap bahasa Inggeris tak betul, biar kita usaha juga untuk betulkan. Tapi perkara itu taklah sampai menjadi satu keaiban. Tapi yang sebenarnya yang menjadi aib apabila kita baca Quran baca salah. Itu adalah satu perkara yang mengaibkan. Yang lebih malang lagi, dia baca Quran, dia cakap bahasa Inggeris tak betul, dia rasa malu, dan dia belajar bersungguh-sungguh untuk cakap bahasa Inggeris. Baguslah perkara itu. Saya tak kata tak bagus, itu bagus, itu ilmu. Tapi yang paling malang sekali apabila dia baca Quran, bacaan dia tak betul, dan dia tak ada usaha, ataupun dia tak ada usaha untuk dia memperbetulkan bacaan Al-Quran dia. Itu amat malang sekali lah. Sebab Al-Quran ini adalah Al-Quran adalah boleh memberikan syafaat kepada pembacanya di akhirat. Bahasa Inggeris tidak boleh. Tapi bukanlah saya nak menghalang tuan-tuan belajar bahasa Inggeris. Silakan, ilmu itu luas, tuan-tuan kena belajar. Kalau tuan-tuan pakar bahasa Inggeris, maksudnya sekurang-kurangnya orang tak boleh nak tipu kita sebab kita tahu satu-satu bahasa tu kan. Tapi keutamaannya adalah
pada Al-Quran. Itu keutamaannya. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, jalan yang kita nak ikut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu telah ada dan telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui 4 golongan tadilah, jalan yang diberi nikmat kepada 4 golongan tadi. Golongan Nabi, golongan Siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada dan juga orang-orang soleh. Untuk mengenali keempat-empat orang ini, kita mestilah bertanya kepada orang yang pakar tentang orang yang pakar dan orang yang mengenali 4 golongan ini. Siapa yang mengenali mereka? Yang mengenali 4 golongan ini adalah golongan-golongan ulama. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, hanya yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada golongan hamba-Nya adalah ulama. Ulama ni maksudnya orang yang belajar tentang Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW, bukan saja belajar, faham dan juga mengamalkan benda tersebut dan juga menyampaikan kepada orang lain. Ulama ni kita boleh tengok, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala muliakan di dunia ni. Contohlah dalam Malaysia ni ramai ulama. Kita boleh tengok ulama ni dia tak ada buat benda-benda yang teruk, tak ada kontroversi ni. Kontroversi ada, maksudnya tak ada melakukan kontroversi yang buat benda-benda tak elok lah. Kalau kita tengok dia, hati kita sejuk dan sebagainya. Kita boleh nampak kemuliaan yang Allah berikan kepada dia di dunia, ulama ni. Jadi kita nak kenal 4 golongan ni, kita kena tanya pada alim ulama, kena tanya kepada orang yang pakar tentang mereka ni. Dan kemudian bila kita dah kenal apa yang Nabi, contohnya Nabi, kita dah kenal apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, maka kita kena jauhkan apa yang Nabi tak suka, supaya kita tidak tergolong dalam golongan yang dimurkai. Iaitu dimurkai ini tahu kebenaran ataupun datang kebenaran pada dia, dan dia tahu itu kebenaran tapi dia tak nak ikut, dia tak nak buat, dan malah dia menentang pula kebenaran tersebut. Maka Allah murka kepada orang begini. Dan juga kita tidak mahu jadi orang yang sesat. Orang sesat ni apa? Kita melakukan satu benda yang baik ataupun kita melakukan satu ibadat, dan kita rasa ibadat tu betul dengan kepahaman kita sendiri, bukan kepahaman yang dirujuk daripada Quran dan Sunnah. Janganlah kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan kepahaman kita sendiri. Baca, dengar tentang Quran, tentang Sunnah, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, kita dengar, bagus. Kita baca, bagus. Kemudian kita faham, kepahaman itu betul ke tak betul. Jadi kepahaman yang kita faham daripada melalui pembacaan dan melalui pendengaran kita sendiri itu, kepahaman itu kita bawa kepada ulama. Kita kata, Ustaz, saya dengar begini, saya baca gini, dan saya faham begini. Betul tak apa yang saya faham ni? Ustaz tu kata, apa yang kamu faham ni sama seperti mana yang agama suruh. Maka itulah kefahaman yang betul. Maka jangan kita faham sendiri, kita terus faham sendiri daripada pembacaan dan pendengaran, dan terus kita ikut benda tu. Padahal kita tak tahu sama ada kefahaman kita itu selari dengan agama ataupun telah menyimpang jauh pada agama. Bila menyimpang, bila kefahaman kita salah, kita buat, maksudnya kita tergolong dalam golongan orang yang sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedang pendengar yang saya kasihi sekalian, jadi dalam kita hidup kita ni, orang kata semakin menuju kepada pengakhiran. Mati itu dia tak kenal muda ke tua ke. Ada orang tua mati lambat, ada orang muda mati dulu, kan? Sihat ke sakit ke, ada orang sakit tak mati-mati, kan? Ada orang sihat mati, tiba-tiba je mati, jadi kematian itu semakin hampir. Jadi yang pastinya kita ini, sisa-sisa hidup kita ni, kita tak tahu berapa lama yang akan ada. Jadi bermula daripada saat ini, sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan buat benda jahat ni, memang dilarang. Andalah kata, Ustaz, saya ni payah nak tinggal benda jahat. Okey, payah ni, tapi kena tinggal. Tapi kalau tuan-tuan nak buat benda jahat, terpulang ke tuan-tuan lah, dosa tuan-tuan tanggung sendiri. Tanggungjawab saya menyampaikan sekadar yang saya mampu. Okey, kalaulah kata tuan-tuan belum boleh berhenti buat jahat, janganlah lupa buat baik. Ada orang dia buat jahat, dia tak buat baik langsung. Ada orang buat baik, tak buat jahat langsung, itu baguslah. Ada orang dia buat jahat dan dia buat baik.
Tak bagus sebenarnya, tak bagus. Sepatutnya buat baik, jangan buat jahat. Tapi dia tak boleh tinggal benda jahat ni. Saya tak boleh tinggal, saya usaha dan ustaz. Tapi tak boleh tinggal. Tapi jangan tinggal buat benda baik. Dan pastikan benda baik yang tuan-tuan buat tu, benda baik yang tuan-tuan buat tu adalah benda baik yang mengikut kefahaman Al-Quran dan kefahaman sunnah yang sebenar. Bukan kefahaman sendiri. Takut kita buat benda baik yang lebih malang sekali, ada orang tak buat jahat tapi buat baik, tapi kebaikan itu sebenarnya bukanlah tuntutan daripada Al-Quran dan sunnah, kerana dia buat baik dengan kefahaman dia sendiri. Maka malanglah kebaikan yang dia buat itu. Kerana apa? Kerana dia buat kebaikan yang mengikut kefahaman dia sendiri, bukan daripada tuntutan agama. Jadi sebelum saya akhiri apa kata tazkirah ini, ikutilah SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kerana apa sahaja SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu adalah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk supaya wabak ini tidak berjangkit. Kita tak naklah benda yang kita tak naklah, yang pastinya kita tak naklah masjid ditutup. Kepada tuan-tuan yang berkesempatan untuk solat Jumaat di masjid, gunakanlah peluang ini sebaiknya, kerana tuan-tuan adalah orang yang terpilih untuk sembahyang di masjid. Dalam golongan Kuala Lumpur ni 12 orang surau Jumaat dan juga masjid. Jadi yang berada di masjid itu doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, semoga kita selamat daripada penularan wabak COVID-19 ni. Kepada tuan-tuan yang tak dapat pergi ke masjid, jadikanlah, bawalah amalan masjid itu ke rumah. Solat berjamaah bersama keluarga. Waktu ni lah kita nak uji kita punya kebolehan jadi imam. Kalau baca suami baca Fatihah, bini tegur, teruk sangatlah tu Fatihah dah tu. Bini tegur, bini ustazah. Kalau bini tegur okey lagi, ini anak sekolah agama tegur. Abah salah baca ni kan, abah tak sekolah lah. Jadi tuan-tuan, inilah masa dia untuk kita perbaiki diri kita, menunjukkan kebolehan kita, dan kita akan tahu apa kekurangan dan kelebihan kita. Jadi kepada mereka-mereka yang terlibat dengan AADK secara khususnya, OKP ke, klien ke dan sebagainya, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan hadapi bersama dengan AADK ni, itu adalah tandanya kami menghargai tuan-tuan. Kami nak jumpa tuan-tuan, kami nak tuan-tuan dah berada dalam program ni, rawatan dan kepulihan. Kami nak tuan-tuan sihat, kami nak tuan-tuan bebas daripada penyalahgunaan dadah ni, dan kami nak tuan-tuan bersama-sama dengan AADK membantu orang-orang lain. Kerana apa yang kita buat ini inilah dipanggil jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita mengelakkan manusia daripada terkena darurat ataupun terkena musibah berkaitan dengan dadah ni. Tak perlulah saya nak ceritakan bukti kesan dadah teruknya macam mana, kita sendiri tahu. Jadi ini adalah salah satu perjuangan ataupun dakwah kita. Dakwah ni bukan nak jadi penceramah ke, nak jadi mufti ke, nak jadi tuan guru ke, tak payah. Kalau jadi lebih baiklah. Jadikan, gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita menghalang orang lain, mencegah orang lain, menyelamatkan orang lain daripada terjebak dengan penyalahgunaan dadah ini. Kerana kesannya setakat statistik ni tak ada yang baiklah. Semuanya menjurus kepada kebinasaan. Kecuali kalau ada yang dapat kebenaran daripada KKM tu, itu lain. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita semua berada di dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya susun 10 jari. Mohon kemaafan jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Saya manusia biasa macam tuan-tuan, perlu bimbingan. Saya manusia jahil dan perlu lagi belajar. Mungkin saya boleh belajar dengan tuan-tuan juga yang berada di luar sana. Okay, InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada waktu-waktu lain. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.